Anjing tu pergi sana dah kan? Oh, penat bersilah. Takut dengar lagi. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tuan Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Selamat datang Puan. Baik, kita teruskan dengan siri bodoh-bodoh bisnes. Dalam siri ini kita akan belajar bodoh-bodoh copywriting. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Aiman adalah konsultan copywriting dalam ABS Digital Media Sendirian Berhad. Tuan, Ya, saya. saya dengar copywriting ni kena selalu dibetul-betulkan. Kadang-kadang tiap-tiap hari kena dibetulkan. Dalam FB Ads. Apa sebab copywriting tu perlu dibetul-betulkan? Copywriting itu perlu dibetul-betulkan atas disebabkan data Facebook Ad itu sendiri. Sebagai contoh, dalam salah satu saya bagi contoh, dalam data FB Ad ni dia ada CTR. CTR tu apa tuan? Click through rate. Maksudnya berapa ramai orang yang akan klik dekat iklan tu. Jadi kita ada certain persen. Biasanya kita meletakkan 3% ke 5%. Maksudnya kalau 100 orang nampak iklan, at least 3 ke 5 orang dia kena klik. Oh, itu kadar yang normal. Itu biasa. Itu yang biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, CTR adalah apa dia tuan? Click through rate. Click through rate. Kadar orang klik iklan tu. Betul. Dan kadar yang biasa. Kadar kiranya kalau dapat lebih tu dah okey dah. Kadar yang biasa daripada 100 yang tengok iklan, 3%, 3 orang akan klik. Ya. Itu dah biasa. Kiranya itu adalah paling biasalah orang cakap. Kira patutlah tu. Kira patut sebab cuma 3% saja. Itu biasalah. Kebanyakan orang dia akan dapat lebih, ada dapat 5%, 10%. Tapi contoh yang saya nak masukkan, sekiranya CTR kita tu bawah 5%, bawah 3%, maksudnya problemnya dekat headline. Oh. Sebab headline ni yang akan bagi untuk orang baca iklan kita. Oh. Headline tu apa tuan? Headline tu adalah perkataan yang pertama dalam kita punya iklan kita. Perkataan pertama. Ayat yang pertama. Ayat pertama. Okey. Jadi kalau bawah itu kita kena betulkan. Kalau bawah 3%. Bawah 3 ke 5%, bawah situ je kita kena betulkan headline kita. Seterusnya lazimnya tuan. Lazimnya apanya tu yang nak dibetulkan tu pada ayat headline tu? Biasanya bila nak menulis copywriting ni, proses sebelum nak menjadi satu copywriting ni panjang. Sebelum nak tulis copywriting, kebiasaannya kita kena buat kajian pelanggan dahulu. Maksudnya kita nak tahu dulu kebanyakan pelanggan yang kita interview, yang kita tanya ataupun kita dapatkan maklum balas ni, apa masalah utama mereka. Daripada situ kita gunalah masalah utama itu sebagai headline. Boleh tuan beri contoh? Contoh kalau kata sakit gout. Kalau gout ni mungkin masalahnya tak boleh nak tidur. So headline-nya mungkin kita boleh cakap kita boleh cakap mengenai susah nak tidur disebabkan gout. Lepas tu kita boleh buat satu lagi iklan. Orang panggil susah nak bergerak disebabkan gout. Tak boleh nak beraktiviti bebas disebabkan gout. So 3 masalah itu adalah yang berbeza. Cuma kita tak tahu antara 3 ni mana satu yang akan reach kepada customer. Maksudnya customer akan influence by which headline. So kita test saja 3 benda ni untuk kita tengok. Oh, katakanlah kita nak jual ubat gout. Benar. Pertama-tama kita nak tahu apa masalah utama gout. Orang gout. Kebanyakan pelanggan gout kita ataupun market gout ni sebenarnya dia orang gout ni paling menyusahkan hidup dia orang ni yang mana satu? Yang mana satu? Susah nak tidur.
Susah nak tidur ke? Susah nak bergerak ke? Susah nak solat ke? Oh. Katakanlah tiga tu yang utama. Susah nak tidur, susah nak bergerak, Betul. susah nak solat. Ya. Bagaimana kita gunakan itu dalam copywriting? Kita akan buat 3 copywriting yang berbeza. Kita akan buat dalam 3 copywriting yang berbeza. Kemudian kita hantarkan ketiga-tiga iklan ini kepada target market yang sama. Iaitu orang yang ada gout. Orang yang, sebab dalam Facebook kita tak boleh nak kata orang ni ada gout ke tak ada gout. So kita tak masukkan ada ciri-ciri. maklumat. Oh, ciri-ciri. Mungkin umurnya 35 tahun ke atas, lelaki. Kalau kita menggunakan COD, maksudnya kita hantar barang ke dia orang ataupun kedai, kita masukkanlah lokasi tempat kita untuk orang datang ke kedai ataupun yang kita boleh hantar barang kepada dia orang. Tuan, bermakna ada 3 masalah. Susah bergerak, susah tidur, susah nak solat. Bermakna kita 3 copywriting tu dihantar kepada orang yang sama? Betul. Oh, macam itu. Mengapa tuan? Sebab kita nak test. Sebab mungkin orang yang pertama dia tengok iklan A yang mana susah nak tidur ni, dia cakap oh gout aku tak adalah sampai susah nak tidur, boleh tidur lagi. Tapi tiba-tiba dia nampak lagi iklan tak boleh solat. Lah betul lah, aku ni solat pun saya kena duduk sebab kaki sakit. Belilah, cubalah ataupun tanyalah dulu. At least kita nak hook dia punya minat dulu. Tapi kita tak tahu pain point mana yang menyentuh isu sebenar mereka. Oh, jadi kita kena buat 3 iklan menggunakan 3 headline yang berbeza. Betul. Tiap-tiap iklan tu berbeza. Ya, betul. Oh, okey. Selalu saya bagi perumpamaan lah. Copywriting ni dia ibarat anak panah. Boleh ke kalau satu anak panah ni tembak 3 ke 5 sekali sasaran? Tak boleh. Tak boleh. Satu anak panah mesti satu burung. Ya. Itu selalu saya bagi perumpamaan, barulah orang nampak. Sebab saya faham kadang-kadang ada orang cakap, tapi tuan saya jual jus gold apa-apalah, boleh menyelesaikan 100 masalah. Saya cakap tak ada masalah, buatlah 100 iklan, 100 headline yang fokuskan masalah yang berbeza. Oh, macam itu. Tapi prinsip iklan mesti satu copywriting, satu message utama yang kita nak sampai. Oh, itu dia punya prinsipnya. Itu prinsipnya. Satu copywriting untuk satu iklan. Betul. Apa mesej yang kita nak cakap? Mesej ini ubat yang boleh membantu tidur. Betul. Ini ubat yang boleh mengurangkan kesakitan waktu solat. Betul. 2 iklan berbeza. Buat iklan yang berbeza, tapi kita punya target market boleh jadi sama. Oh, macam itu. Oh, baik. Yang kita dengar, copywriting ni nak di-adjust, nak betul-betulkan. Itu apa puncanya? Kita dah tahu dah. Copywriting ini untuk iklan ini, copywriting ini untuk iklan ini. Dah macam itu, adjust lagi. Itu kenapa? Okey. Pertama tadi, katakanlah kita dah selesai dah masalah nak pilih contohlah, katakanlah orang tu tak boleh nak solat. Kita dah tahu dah. Tapi bila kita tengok data, okey, 100 orang dah masuk landing page. Tapi tak ada orang beli langsung. Oh, di situ pula. Di situ pula nak kena tengok. Dia dah masuk iklan, maknanya dia dah klik lah. Okey, dia cakap betul aku tak boleh nak solat lah. Tengok dalam pula. Apa kekurangan? Apa kekurangan? Oh, mungkin kawan kita, sebab biasanya dalam sales page ni salah satu perkara yang nak kena letak adalah counter rejection. Biasanya apa bendanya tuan? Dalam diri manusia ni, bila kita nak membeli, tambah kalau obat lah kan, mungkin orang ni dia dah beli banyak dah brand, tapi mungkin tak jadi. Tetap sakit juga. Tapi jadi dalam kepala otak dia, berkesan ke? Menjadi ke?
Dia ragu. Yes, ragu. Selamat ke? Ada KKM ke? Kalau beli ni apa yang bagusnya daripada nak beli daripada pesaing lain? Sebab orang lain mungkin, contoh kalau macam Gaut sekarang ni ada dua jenis jenama, ada beberapa jenama yang dua-dua produk menggunakan bahan mengkudu, buah mengkudu. Masing-masing menggunakan buah yang sama. So kat situ kan mungkin orang tu dah pernah jumpa, tiba-tiba keluar iklan brand lain tapi buah yang sama, apa bezanya? So kat situ kena tengok balik. Jadi kita kena test lah. Okey, cuba kalau kita cakap betul ke berkesan. Kita masukkanlah kalau ada kita masukkanlah senarai ataupun feedback pengguna. Betul ke selamat? Kita masukkanlah KKM. Ataupun masukkanlah CJ yang dah masuk ke lab test. Untuk menghilangkan keraguan. Bagi dia rasa selamat. Ya. Lepas tu dia cakap apa beza? Ada banyak free gift, ada tasbih lah, ada tempat pembalut untuk penyokong lutut lah. Tuan, kalau macam itu, tak boleh ke kita buat satu iklan, satu landing page, sales page, semua dah diletak dari awal. Sijil KKM pun kita letak di situ. Sijil-sijil pengesahan dari makmal pun kita letak di situ. Tawaran-tawaran hadiah pun diletak di situ supaya tak payah nak betul-betulkan lagi copywriting. Tak boleh ke? Memang awal-awal kita letak, tapi kadang-kadang mungkin benda tu tak cukup. Kadang-kadang benda tu nak kena adjust susunan. Kadang-kadang benda tu nak, sebab bila kita dah masuk contoh landing page, kadang-kadang dia main isu dari segi website punya kekemasan. Kadang-kadang dia buka-buka je perkataan besar sangat penuh. Nak kena adjust pula size font website. Lepas tu tak campur kalau website tu loading lambat. Jadi bermakna pegawai yang menjaga iklan tu, dia bukan hanya tengok copy saja. Tak ada. Dia banyak kerja dia kena tengok. Ya. Tuan, apa kerja-kerja yang ditengok oleh pegawai yang menjaga iklan kita tu? Dia terlampau banyak, terutamanya dari segi dialah yang akan melihat laporan yang diberikan daripada pelanggan. Tuan, hari ni jualannya banyak ini. Jadi pada pihak kami, kita akan bagi tahulah dah spend banyak ni. Bagaimana KPI yang ditetapkan, capai ke tak capai. Selain daripada website tu, banyaklah benda yang dia nak kena tengok. Dari segi susunan, dari segi pemilihan warna, tema, gambar tu, saiz gambar pun kena kecil, tak boleh nak kena besar. Font huruf. Ya, lepas tu butang tu nak kena bagi jelas, nak kena bagi kontra berbanding warna background tu. Jadi banyaklah faktor yang menyebabkan pegawai iklan kita ni dia perlu monitor. Terlampau banyak dia nak kena monitor. Dia bukannya tekan-tekan je. Dia bukan tekan-tekan saja. Bukannya tulis-tulis je. Jadi ilmunya pun kena banyak. Ya, pengalamannya. Yang paling penting adalah ilmu analisis. Dia analisis apa tuan? Data-data Facebook yang dia dapat lah. Contoh data tu? Contohnya kalau kita guna dari segi tadi, contoh macam data tadi tu lah, CTR. Lepas tu nak kena tengok cost per landing page orang masuk ke tidak. Ramai dah orang masuk dalam landing page, tapi tak semua orang nak. Dia orang tak isi pun butang untuk nak beli ke, tak isi pun detail dia orang ke, beli apatah lagi. So nak kena tengok balik apa yang nak dibetulkan. Kadang-kadang bukan masalah copy ataupun design, kadang-kadang masalah back end, iaitu website loading slow, nak kena upgrade hosting, benda-benda teknikal yang memang kena cari orang yang betul-betul tahu benda ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila kita diberitahu pegawai yang menguruskan iklan kita ni kena tengok copywriting,
adjust copywriting, betulkan semula copywriting. Ini rupa-rupanya adalah kerja-kerja yang memang akan dibuat oleh sesiapa sahaja yang membuat iklan. Kalau dia datang dengan full stack punya sebagai digital marketer, itu yang dia kena tengok. Sebab ada setengah juga penyedia servis ni kita nak kena tanya juga. Tuan buat iklan ke tuan buat copywriting sekali? Oh. Kadang-kadang dia cakap, saya copywriting daripada pihak tuan, kami hanya tekan butang add saja. Kami akan buat split test apa semua. Which is benda tu tak logik sebenarnya. Sebab dia pun nak kena study, nak kena buat banyak-banyak copywriting, nak test apa semua. Tapi kadang-kadang biasalah, dia pun buka harga 300 kita nak kata apa pun tak boleh sangat. Sebab full stack yang datang ni minimum, yang maksudnya yang buat semua kerja lah, minimum yang saya jumpa memang 3,000 standard 5,000 sebulan. Itu untuk digital marketer yang yurannya 3,000. Apa ciri-ciri digital marketer yang macam itu? Ciri-ciri digital marketer ni maksudnya macam mana? Dia apa pengalamannya, apa kerja-kerja yang dia akan buat. Biasanya kita akan tengok, kita akan tanyalah. Kalau macam menjadi pelanggan, kita tanyalah, ada pengalaman tak, pernah tak buat untuk kita punya jenis produk, ataupun dalam bidang yang samalah dengan produk kita. Kadang-kadang bidang sama tapi tak pernah cuba produk kita. Lepas tu kena tanya dari segi berapa banyak dah spending, berapa banyak dah dia dah belanja kan. Lepas tu nak kena tanya juga apa dia punya biasanya kalau dah yang 3,000 5,000 ni standardnya, dia orang akan bawa keluar proposal. Dia orang akan tunjuk ini adalah funnel yang kami akan gunakan, funnel marketingnya macam mana, funnel salesnya macam mana. Basically yang kita bayar mahal ni kita bekerja sama. Maksud bekerja sama tu apa tuan? Maksudnya memerlukan komitmen dua-dua belah pihak yang tinggi. Founder pun kena beri komitmen. Ya. Digital marketer pun kena beri komitmen. Sebab kadang-kadang bila marketer ni dia buat dia baru terfikir nak tambah benda ni, apa dia nak dapatkan bahan ni. So kena cepatlah. Yang founder ataupun agent ke leader tak boleh nak cakap, sebab tu lah saya bayar awak. Tak boleh macam tu. Maksudnya kalau memerlukan bahan-bahan marketing tu, dia orang yang nak kena sediakan, gambar kena elok sikit, apa semua. Founder lah, itu komitmen founder lah. Nak kena sediakan video ke apa ke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita, siri kita ini, bodoh-bodoh copywriting ini adalah untuk memberi gambaran secara am. Perkara-perkara yang kerja-kerja yang dilakukan oleh digital marketer tuan-tuan. Betul. Supaya tuan-tuan faham apa keperluan mereka, supaya mereka boleh mencapai apa objektif tuan-tuan dalam menggunakan FB Ads ini. Betul. Baik tuan, beri 2 nasihat kepada orang yang belum pernah bekerja dengan digital marketer ni. Beri 2 nasihat. Yang tak pernah bekerja. Dia belum pernah. Okey, yang pertama sekali mindset nak kena betul lah. Sebab kebanyakan orang ingat bila upah tu mesti jadi. Dia kena berbalik macam tu Fidah cakap tadi. Facebook bukan magic box. Dia bukan magic box. First kali bila kita nak orang, first mindset dia adalah rugi confirm rugi, untung belum tentu. Walaupun kita bekerja dengan digital marketer yang katanya dah ada pengalaman. Ya, sebab kadang-kadang ialah pertama kos upahnya dah dibayar. Itu dah negatif. Lepas tu kos iklan negatif lagi. Sebab tu rugi, awal-awal rugi dah. Belum dah keluar duit dulu. Untung belum tentu. Untung belum tentu. Aduh. Kecut perut orang yang bodoh-bodoh copywriting ni tuan-tuan, mendengar cerita ribu-ribu. Yalah, tapi kalau tahu apa semua tu boleh je, tapi mindset pertama, nasihat yang pertama adalah mindset. Maksudnya jangan expect
Wah, esok mesti kejung-kejung tangan reply leads. Hantar. Kami pun kadang-kadang ambil masa seminggu 2 minggu untuk cari tune. Barulah boleh dapat barulah boleh capai sikit. Kadang-kadang tak capai sampai kita pun cakap, minta maaf tuan, kami dah cuba yang terbaik dah. So tak boleh. Baik, nasihat kedua tuan. Nasihat yang kedua, jumpa dengan digital marketer, please tahu apa yang tuan-puan nak. Kena tahu. Ya, memang nak kena tahu. Memang nak kena tahu dulu. Tuan-tuan nak sale ke, tuan-tuan nak branding ke, tuan-tuan nak lead sahaja ke. Oh. Sebab pengalaman kami pernah jumpa, sebelum deal confirm, nak lain. Sebelum berunding nak lain. Ya. Selepas dah runding, dah setuju, Tiba-tiba dia nak lain pula. nak lain pula. Oh. So, kadang-kadang saya pun tak tahulah nak buat apa. Sebab itulah kadang-kadang ada orang ingat, oh saya dah spend banyak ni lah, tapi kenapa tak ada sale lah? Ada orang nak kenal. Sebab kalau macam deal dengan konsultan kan, sebelum kita nak start kan, memang dia orang kita kena tanya dulu apa yang sebenarnya tuan nak, berapa bajet. So mesti kena tahu berapa bajet, dan bajet tu nak digunakan fungsinya untuk apa? Untuk dapatkan direct jualan ke website ke, nak dapatkan leads ke WhatsApp ke, nak dapatkan traffic ke nak dapatkan likers ke apa ke, tu nak kena tahu, and you stick with it. Oh, jadi ulang lagi dua nasihat tuan itu apa dia tadi? Yang pertama, mindset yang pertama adalah confirm okay. Untung tak tahu tu mindset yang nak kena ubah. Jangan ada expectation, sebab biasalah expectation ni dia kalau tak capai expectation tu kita akan sedih lah, patah hati, broken. Lepas tu mindset yang kedua adalah tahu bajet, dan bajet tu nak digunakan untuk tujuan apa. Kalau datang sini, tuan saya ada bajet 5,000, dengan 5,000 ni kalau boleh saya punya KPI adalah saya nak dapatkan 100 sale di website. Kita jelas lah nak kena buat apa. Dari situ barulah kita boleh come back. Okay tuan, untuk 5,000 dan 100, berdasarkan pengiraan kami kita boleh cuba. Kalau jenis datang, tuan saya ada RM500, saya nak 100 website, saya nak 100 sale di website. Itu awal-awal kita dah suruh balik, kita tak mampu buat. Jadi tuan-tuan, diulangi. Pertama-tama, sebelum berjumpa dengan digital marketer, mindset kena betul. Mindset dah kena betul, sebab kadang-kadang bila kita jumpa dengan marketer ni, memang dia orang akan bagi dengan testimoni, saya spend RM15, sale RM4,000, RM8,000. Kedua, kita kena tahu apa yang kita nak. Yes. Nak sale ke, nak lead ke, nak apa ke. Yeah. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Aiman. Sama-sama. Mendengar tuan ni bertambah-tambah keliru. Orang yang belum ada pengalaman langsung bekerja dengan digital marketer untuk buat FB Ads. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.